Tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini saya rasa sangat berbesar hati dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan di sini. Isu yang paling hangat yang kita hadapi sekarang apa? Pembubaran parlimen. Betul tidak? Sebenarnya ini bukan timing yang bagus untuk kita bubarkan parlimen, untuk kita adakan pilihan raya, sebab ini adalah musim tenggujuh. Kita tahu musim tenggujuh, hari-hari hujan, mungkin berlaku banjir besar. Tetapi UMNO berkeras nak adakan pilihan raya umum. Tuan-tuan dan puan-puan, UMNO terutamanya Zahid Hamidi, kenapa mereka nak adakan pilihan raya pada sekarang? Sebab mereka takut mereka akan hilang kuasa kalau pilihan raya tidak diadakan secepat mungkin. Sebab mereka tahu tahun depan ekonomi akan jadi teruk. Sebab mereka tahu rakyat sekarang makin cerdik. Bagilah masa sedikit lagi, maklumat kita akan sebar ke seluruh Malaysia, dan semua penduduk-penduduk Malaysia, pengundi kita akan tahu bagaimana nak undi dalam pilihan raya umum. Dan itu sebabnya dia nak adakan pilihan raya, tak kira mati ke hidup pengundi kita. Dia kata kita, kalau berlaku banjir pun kita akan redah banjir. Kalau kau nak redah banjir, adakan pemilihan UMNO. Betul tak? Kau redah banjir, redah hujan dengan wanita UMNO, dengan pemuda UMNO. Jangan susahkan kita rakyat. Betul ke tidak? Sekarang pilihan raya umum, dia akan susahkan kita semua, saudara-saudari sekalian. Saya pun tak tahulah dia ada hati perut ke tidak. Orang kata, 5 perut buah petai, buta perut tak ada akai. Ini adalah kualiti pemimpin-pemimpin UMNO. Saudara-saudari sekalian, kita tahu ekonomi kita makin teruk. Setiap kali ceramah, hadirin sekalian, setiap kali ceramah, saya akan buka, saya bilang Google, saya cek hari ini apa nilai mata wang kita, ringgit, satu USD dengan ringgit. Minggu lepas saya cek 4.6. Tadi saya cek 4.7. Makin hari makin naik. Kalau gaji makin hari makin naik, okeylah. Tapi ini, maksudnya ini nilai kita makin hari makin susut. Orang kata tak apalah, kita tak keluar negara, okey tak apa. Hadirin sekalian, kenapa nilai kita makin hari makin susut? Sebab pelabur sudah hilang keyakinan dengan negara kita. Dia sudah hilang keyakinan. Dia rasa Malaysia ini mungkin tak berapa sesuai untuk dia labur di sini. Sebab itu politician selalu tipu. Itu politician, sudah ada satu government, sudah ada satu kerajaan, dia boleh tukar. Sebab politician tak jujur, boleh lompat parti. Itu sebabnya mereka hilang keyakinan. Mereka lari, bawa duit mereka lari. Dan itu sebabnya nilai mata wang kita menyusut. Hadirin sekalian, kalau apa yang kita nak buat, kalau kita nak naikkan balik nilai kita, nilai ringgit kita, kita kena pulihkan keyakinan pelabur. Bagaimana patutnya bajet baru-baru ini, belandawan, patutnya itu adalah peluang yang paling baik untuk pulihkan balik keyakinan pelabur. Sebab apa? Sebab dalam bajet ramai orang akan dengar. Ramai orang nak dengar bagaimana kerajaan ada strategi untuk pulihkan keyakinan pelabur. Bagaimana kerajaan akan membantu bisnes-bisnes kita. Bagaimana kerajaan akan membantu stimulate market kita, pasaran kita. Tetapi oleh kerana mereka tidak peduli hidup parti rakyat, mereka bentangkan bajet, debat pun tak, lulus pun tak. Dia terus bubarkan parlimen. Terus adakan pilihan raya umum dalam masa terdekat. Dan itu sebabnya hadirin sekalian,
sampai hari ini kita masih tengok hari-hari nilai ringgit kita menyusut. Tuan dan puan-puan, you jangan rasa ini nilai ringgit menyusut tak ada kena mengena dengan kita. Ada hadirin sekalian. Dalam masa terdekat akan berlaku inflasi. Kenapa? Sebab hadirin sekalian, kita banyak import. Kita import barang. Kita import dari negara lain, kita guna USD. Kita guna US dollar. Dulu kita import US dollar 4.2. Sekarang kita import US dollar 4.7. Maksudnya apa? Dalam bahasa mudah hadirin sekalian, barang-barang yang kita import, makanan yang kita import, ubat yang kita import akan naik harga. Bila? Masa terdekat. Sebab apa? Sebab kita beli barang-barang itu, makanan itu, ubat itu dengan harga yang lagi mahal. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita rasa tak apa, kita jangan belilah barang import. Cuba kita telitikan hadirin sekalian. Makanan utama, beras kita pun import dari negara lain. Tahap sara diri pesawat padi baru berapa? 70%. Maksudnya 30% kita kena import dari negara lain. Itu adalah makanan utama, makanan ruji utama kita. Kita punya sayur-sayuran. Tahap sara diri berapa? 52%. Maksudnya 48% sayur kita kena import dari negara lain. Kita makan daging. Daging itu berapa? Tahap sara diri 22%. Maksudnya 78% kita kena import dari negara lain. Kita dengan lembu duduk kondo, tapi daging kita kena import dari negara lain. Dan itulah hakikat negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita rakyat biasa. Kita rakyat biasa. Lepas pilihan raya, sebelum pilihan raya, kita hidup macam itu saja. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kehidupan kita tak ada ubah. Mungkin ada orang rasa kerajaan tu, siapa jadi kerajaan pun tak apa. Tetapi saya nak bagi kita hadirin sekalian, dalam keadaan macam ini, dalam keadaan sekarang, negara kita menghadapi kemelesetan ekonomi. Negara kita menghadapi inflasi yang serius. Tetapi kerajaan masih tidak pedulikan hidup mati rakyat. Kalau kita tengok, kita susah payah. Kalau negara dapat kekayaan, semua dia orang bolot. Tapi apabila nilai mata wang menyusut, kita yang menanggung. Kita yang menanggung. Rakyat yang merana. Hadirin sekalian, itu sebabnya kita kena pandai pilih kerajaan. Kita kena pilih kerajaan yang boleh membantu kita menguruskan ekonomi. Nasional memang rasuah. Tapi dulu dia punya tahap tak sama. Dulu kita ada satu skandal kan, kapal jet. Orang beli kapal jet, kita beli kapal jet. Orang punya kapal jet terbang macam helang. Kita punya kapal jet, enjin sudah hilang. Tak dapat terbang sebab enjin sudah hilang. Orang beli kapal selam, kita beli kapal selam. Orang punya kapal selam untuk serang. Kita punya kapal selam untuk tangkap kerang. Sebab tak dapat menyelam. Dia timbul atas air aja. Buat apa? Tangkap kerang lah. Tapi itu tak cukup. Hadirin sekalian, kapal jet tak boleh terbang, tapi kapal jet ada. Cuma enjin hilang saja. Kapal selam tak dapat menyelam, tapi kapal itu ada. Cuma dia tak dapat menyelam. Maksudnya kita sudah bayar, kita dapat barang yang tidak berfungsi. Sekarang lagi teruk hadirin sekalian, skandal LCS. Ingat tak? Kita beli LCS, itu kapal perang. Kita beli dengan harga 9 bilion ringgit. Kita sudah bayar 6 bilion. Bayar 6 bilion sampai hari ini satu kapal pun tak ada. Dulu kita bayar
dapat barang yang kapal terbang tak boleh terbang. Kapal selam tak dapat menyelam. Sekarang kita bayar, habuk pun tak ada. Ini adalah tahap rasuah, orang kata tahap dewa. Dulu tahap manusia, sekarang tahap dewa. Hadirin sekalian, inilah masalah kita. Ada orang masih tak percaya, kata, oi tak adalah, ini fitnah pembangkang. Tuan-tuan, 2018, apabila berlaku perubahan kerajaan, masih ingat tak? Apabila polis pergi geledah rumah Najib dan Rosbah, masih ingat tak apa yang dikeluarkan? Mereka geledah rumah Najib dan Rosbah. Orang semua tak ingat, tapi aku ingat. Ada 72 beg dikeluarkan. Dapati 72 beg. Antaranya 35 beg penuh dengan wang tunai. Penuh dengan cash. Berapa? Cash itu berapa? Orang kira satu hari tak dapat. Kira 2 hari tak dapat. Hari ketiga baru tahu jumlah berapa. 114 juta ringgit. Cash 114 juta ringgit. 37 beg lagi apa? Beg tangan mahal, jam tangan mahal dan lain-lain. Nilai itu semua dalam lingkungan 1 bilion ringgit. Hadirin sekalian, ada orang simpan harta kekayaan mereka dalam rumah bernilai 1 bilion ringgit. 1 bilion berapa? Kita bilang budget negeri Perak tahun lepas, tahun ni 1.1 bilion. Kita ada budget untuk seluruh negeri Perak, untuk semua rakyat Malaysia, untuk semua rakyat Perak. Baru 1 bilion. Orang ini simpan harta benda dalam rumah dia 1 bilion ringgit. Itu sebabnya hadirin sekalian, kali ini kita kena keluar mengundi. Kita kena menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang pengundi. Bukan sebab kita nak naikkan siapa jadi kerajaan, tetapi kita nak selamatkan negara kita, kita nak selamatkan anak cucu kita. Betul ke tidak? Hadirin sekalian, okey, saya sudah panjang lebar dah, tak apa. Saya nak mengakhiri ucapan saya dengan pantun 2 kerat. Pok amai-amai, padi tepi jambatan. Jom ramai-ramai kita sokong pakatan. Boleh ke tidak? Sekian, terima kasih. Sesi saja. Nandri Wadakam.